Kata Abu Dhar, aku tengok Nabi melakukan satu perkara. Abu Dhar ni tuan-tuan, orang paling dekat dengan Nabi lah. Paling rapat Nabi, Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Daripada Bani Al-Ghifari. Dia sebut kepada kita dengan katanya bahawa aku tengok Nabi SAW mengulangi bacaan satu ayat sampai subuh. Qama Nabi SAW bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Mengulangi satu ayat sampai jam subuh. Tengah malam sampai subuh. Yang diulang satu ayat. Bukan dua, bukan tiga, satu ayat. Dengan penuh keinsafan. Innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Apa khabar semua? Sorry, lewat sikit. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارض عنا يا كريم يا مجيب السائلين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kau mati melainkan mati dalam keadaan menjadi orang-orang yang muslim, yang menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran 03. Yang dihormati dikasihi Tuan Kuasa Pengurusan Majlis Ilmu Kuliah Duha Masjid Al-Falah IAJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah di pagi yang penuh keberkatan ini, sama ada yang jauh
yang tiba, yang dekat pun hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita selangkah demi langkah, kita sedang melangkah dengan langkahan yang penuh keredaan daripada Allah Azza wa Jalla, dan langkah itu langkah ke syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di pagi yang penuh barakah ini kita kembali bertemu, yang pastinya pertemuan yang sebegini saya sering sebutkan di banyak masa, di banyak lokasi, adalah merupakan satu pertemuan yang direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini rezeki namanya. Seorang manusia sesaat dia boleh mengambil sedikit ruang masa daripada kehidupan seharian untuk mencari ilmu, itu rezeki. Seorang manusia sesaat dia hidup dalam suasana sibuk, dia berdatang ke masjid berjemaah dengan ceramah, itu rezeki. Saat manusia dalam hidup banyak urusan dia lakukan, tapi ada masa untuk Allah, walau sekejap, itu rezeki. Itu rezeki namanya. Dan ini semua merupakan satu rezeki anugerah daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang yang dipilih dan orang yang terpilih. Pada kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, untuk menjadi golongan yang dipilih dan terpilih dalam agama ini bukan satu yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang hamba-hambanya. Dan bila Allah pantau hamba, Allah tahu. Dengan penglihatan Allah yang tajam, Allah tahu. Sebab Allah sifatnya, inna rabbaka labil mirsad, amat tajam penglihatan Allah kepada kita. Maka tak semua orang Allah pilih. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tak pandang pun dia. Ada orang yang Allah tak pun lihatnya, walaupun dia hamba Allah juga. Sebab ada benda-benda yang Allah tak suka memandang orang-orang demikian rupa. Satulah dalam satu hadis Nabi SAW yang saya nak ikatkan sikit perbincangan awal. Jadi tabiat saya biasa begitulah, belum masuk tajuk, kita sebut dulu beberapa perkara. Nak cerita tentang bagaimana golongan orang Allah pilih ini ada nilai harga si Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, satu ungkapan yang disebutkan para ulama lah, bukan hadis tapi para ulama menyatakan bahawa syaraful mu'mini, mulianya orang beriman dengan dua sebab. Ini pandangan ulama, bukan hadis ya, tapi pandangan yang tepat, betul. Syaraful mu'mini bi amraini. Kemuliaan orang beriman dengan dua sebab, dua perkara. Ini golongan Allah pandang, insya-Allah. Yang pertama, kata para ulama kita, ialah bila mana dia menjadi seorang yang muhibbul ilmi. Dia orang yang suka kepada ilmu. Muhib ini makna cintakan ilmu. Itu orang mulia, kata para ulama kita. Orang yang cintakan ilmu, mulia pada pandangan agama. Kita insya-Allah masuk golongan itu mudah-mudahan. Dan golongan yang kedua sebut sebagai syaraful mu'min, orang mukmin mulia pada para ulama, kata ulama, ialah orang yang dalam keadaan mutasaddiqum bima indahu. Dia suka belanjakan apa yang dia ada. Bab harta dia tak berkisah. Dengan apa yang dimiliki dia boleh sombang, boleh beri, boleh derma dan boleh tolong orang lain. Mutasaddiq maknanya bersedekah dengan apa dia ada. Ini orang yang mulia pada pandangan agama. Dan saya rasa dua-dua ini insya-Allah mudah-mudahan kita milikinya. Ilmu kita cinta, sedekah derma pun kita mudah lakukannya. Yalah tuan-tuan, kalau itu kita boleh amalkan seharian kita, insya-Allah harga kita akan terus bertambah. Berharga si Allah Azza wa Jalla dan tidak akan mengecewakan kita, amin ya Rabbal Alamin. Ini satu muqaddimah awal sebelum saya terus kepada
perbincangan berkitab kita pada pagi ini. Kak Sarah dah balik dah? Oh, quarantine, lupa ya. Dia sedang nonton sekarang ini. Ya, kita doakan Kak Salwa. Kau dia lupa kat kita tahulah. Kat Mekah pun ni. Dia senyum, saya nampak dia senyum sekarang ni. Baik. Tuan-tuan, puan-puan semua. Pada pagi kita nak sambung perbincangan di muka surat ke-67, page 67 daripada kitab kita ini. Di mana terakhir bicara kita adalah bagaimana tentang khusyuk seorang insan bila mentadabbur Al-Quranul Karim. Diriwayatkan ada ulama yang tumbang ketika mana baca Al-Quran dalam salat, rebah, pengsan kerana memahami Al-Quran. Jadi pada kita sambung pada pagi ini, cuma saya tak nak bacalah. Yang pertengahan itu Ibn Abu Daud berkata sampai kepada wallahualam, saya tak nak baca. Sebab itu ada sedikit dia punya pengkesahan yang ada sedikit persoalan yang tak boleh kita sebutlah, ya. Ada sedikit perbincangan di situ. Saya tak nak bawa perbincangan itu. Kepada Allah kita berserah, kepada kebenaran kita serah, kerana yang penting ialah cerita ulama tumbang ataupun pengsan bila baca Quran kerana faham, banyak cerita-cerita dalam sejarahnya. Banyak. Kita nak sambung kepada muka yang sama di penghujung tu. Penghulu yang mulia serta memiliki anugerah dan makrifat, Ibrahim Al-Khawas berkata, obat kepada hati ada 5 perkara. Obat pada hati 5 perkara. Khamsu dawain. 5 obat yang mujarab. Ini seorang di kalangan ulama salafun as-salih bernama Ibrahim Al-Khawas, yang disebut penghulu yang mulia, mana orang bijak pandai, yang hebat dengan ilmu, dengan segala keimanan keilmuannya. Ibn Al-Khawas berkata, obat pada hati ada 5 perkara. Kita duk cari yang inilah dalam hidup. Macam mana kita nak jernihkan hati yang sudah kotor, nak muliakan hati yang sudah kelam pekat, nak bina hati yang dah runtuh, nak bina hati yang bermasalah. Sebab hati ni tuan-tuan, dia datang pelbagai benda lah. Hati yang sakit termasuk sakit hati. Hati yang sakit termasuk hati yang mati. Macam-macam cerita hati dia boleh membabitkan semua bentuk fizikal dan rohnya sekalian. Contoh kita ambil dalam bab hati ni, ada orang yang sakit hati. Sakit hati ni menunjukkan ada something dalam kehidupan beragamanya. Tengok orang sakit hati, tengok orang sakit hati, orang lebih susah hati, orang kurang senang hati. Ini tambahnya hati yang sakit. Ada kes macam tu. Tidak saya, mungkin puan-puan, ataupun mungkin puan-puan bukan saya. Ada jadi saya tak ada masalah, puan-puan ada masalah. Contohnya lah, ustaz kata kat kami ke pagi ni, ustaz tak ada kerja lain, tanda ustaz sakit hati. Tak, kita manusia ada kadang-kadang benda macam tu. Batu hati ni tuan-tuan, kelikut kepada Imam Al-Ghazali, dia adalah raja kepada segala-galanya. Dia raja segala-galanya. Sebab itulah raja ini kita kena beri segala obat yang mujarab untuk dia selamat sejahtera. Baik. Jadi kata para ulama, kita masuk Ibn Khawah, dia kata apa? Obat pada hati 5 perkara. Kita tidak akan mengalami sebarang kerugian dalam hidup beragama kalaupun kita ada masalah. Sebab ada ruang, peluang kita nak baiki kehidupan ini. Ini satu benda yang kita kena faham. Batu dalam agama ni tuan-tuan, jangan rasa sempit. Jangan rasa semacam tak ada jalan pulang. Tak ada. Semalam saya bincang dalam rancangan Tanya Ustaz TV9 Live semalam, tajuknya taubat berkali-kali. Siapa yang nonton, nontonlah. Yang tak menonton, tak apalah. Ya. Saya bincang semalam dalam siaran TV semalam, adalah soalan masuk. Kemudian lepas soalan masuk pun ada yang soalan secara apa? Secara peribadi. Macam-macam lah.
Tapi tak semua sejawab, ada sejawab. Bicara tentang soal taubat berkali-kali ni, dia merupakan satu antara perkara yang berlaku pada kita. Taubat hari ni, buat dosa belah malamnya. Taubat belah pagi, tengah hari, buat dosa balik. Taubat belah malam, pagi besok tak ada apa, buat dosa kembali, tak besar kecil. Jadi persoalannya kadang-kadang yang berlaku ialah taubat kita berkali-kali. Bolehkah tak boleh Islam? Allah Maha Kaya. Allah sebut dalam hadis, inni ghafartu, aku boleh ampun dosa kamu hamba-Ku. Walau kamu berulang kali buat dosa, tapi aku sedia mengampun dosa-dosa kamu. Jadi kalau begitulah sifat kita, buat dosa acap kali, minta ampun, acap Allah boleh ampun, makna dalam agama ni jangan sempitlah. Jangan sempit. Kita kena yakin di atas kelemahan kita dalam hidup ini ada kekuatan menanti kita. Sebab agama ni adalah makanan kita. Agama adalah minuman kita. Seolah macam itulah. Agama tak pernah tutup ruang-ruang kebaikan kepada kita. Siapapun kita. Dosa banyak mana pun. Sampai dosa kata Nabi, mithlu zabadil bahri. Macam lautan, buih lautan penuh dosa kita. Di lautan dosa kita saja, tak bertepi. Nabi kata Allah masih berikan kita keampunan. Saya nak nukil sebab apa ni? Nak nyata pada puan-puan bahawa jangan sempit hati, sempit jiwa dengan agama ni. Dalam kepayahan, cari jalan pulang. Dalam kesempitan, cari jalan keluasannya. Termasuklah cerita kita sekarang ni, obat kepada hati, 5 perkara. Ini menarik sangat-sangat ni. Kita nak amalkan bersama. Yang pertama kata Al-Imam kata Ibrahim Al-Khawas, yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Ini kita bincang sekarang. Yang kedua, perut yang kosong dengan mengamali ibadat puasa. Yang ini sunat. Puasa sunat. Yang wajib-wajib yang sunat ini. Yang ketiga, kita bangun bertahajud, iaitu bangun berqiyam mulail. Yang ketiga, berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Mana bangun, kita bertahajud, kemudian iringkan doa. Ketika kita bangun bertahajud, jangan tahajud saja, doa dengan air mata, seketumpahkan air mata. Tanda penyesalan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelimanya, duduk semajlis bersama golongan orang-orang yang soleh, iaitu para ulama ataupun orang-orang yang soleh. Duduk semajlis, duduk bersama dengan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kena tanya diri kita masing-masing. Saya bila bercakap tentang hal ini, saya nak tanya diri saya, tak tanya orang lain. Bila tengok kelima-lima perkara tadi, daripada baca Quran dengan tadabbur, perut yang kosong, itu sunat, kemudian qiyamul lail, tahajud kita berdoa dengan penuh keinsafan, air mata tumpah, kita berdoa pada waktu sahur, waktu qiyamul lail, kemudian bersama dengan orang-orang salih dalam program ilmu. Apa yang susahnya untuk kita lakukan semua itu? Kalau kita benar-benar nak bina hati yang baik, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang bertakwa, hati yang hidup, hati yang bercahaya, hati yang Allah redai, apakah kelima-lima hal itu susah untuk kita lakukan? Tanya diri masing-masing. Lepas tu Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Syaraful mu'mini salatuhu bil-laili. Orang mukmin yang hebat, kata Nabi, orang yang bangun tengah malam. Mukmin yang hebat, kata Nabi, bangun tengah malam. Salatu bilail, bangun tengah malam. Di antara cara, yang di antara 5 tadilah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, obat pada hati 5 perkara. Saya nak pergi satu-satu. Pertama, membaca Al-Quran dan tadabbur. So ini tema kita sekarang.
Kita dah sebut dalam pengajian yang lalu, tadabbur memang kita perhati satu-satu ayat kita baca. Amati, perhati, cermati, fahami. Atau Al-Quran adalah rawatan yang paling mujarab. Tak ada dah kalimah yang lain yang boleh merawat jiwa dan hati melainkan Al-Quranul Karim. Itu keyakinan kita. Allah SWT jadikan Quran sifatnya sebagai perawat. Syifa'un lima fis sudur. Quran merawat apa saja sakit ada dalam hati jantung kamu. Baik. Yang kedua, kita tengoklah 5 minit, kita akan sambung balik perbincangan kemudian selepas ini. Yang kedua, perut yang kosong, puasa. Siyam. Di sini maksud puasa sunatlah, bukan wajib. Yang Ramadan, puasa sunat. Betullah puasa ni tuan-tuan, ialah saya ajak diri saya, mengajak tuan-tuan, puan-puan untuk kita cuba tengok dalam kacamata ilmu, kacamata agama. Susah ke payah, kalau kita boleh, usaha kita mampu lakukan. Kekenyangan kita macam mana pun dengan urusan makan minum, kalau kita boleh jadikan puasa sebagai nadi kekuatan dalam kita hidup, insya-Allah dapat. Tak boleh Isnin Khamis tiap minggu, Khamis saja. Macam besok, Khamis contohnya. Tak boleh dalam seminggu 2 kali, sebulan ada hari putih, 13, 15 tiap bulan. Tak kira bulan mana bulan, itulah 3 hari Ayyamul Bayd. Tak boleh juga dalam tempoh seminggu 2 kali, Isnin Khamis, kemudian yang hari putih tak dapat. Tengok dalam rekod tahunan, ada hari-hari yang penting juga. Seperti disebut sebagai Ashura. Itu bulan Muharram. 10 Muharram. Semampu kita buat 9 dengan 10, 2 hari. Supaya tidak sama dengan puasa orang Yahudi, kata Nabi. Seboleh mungkin 10, 11 Muharram. Tak nak buat 2. 10 ambil. Sebab itulah puasa yang sebenarnya, Ashura itu yang sebenarnya. 10. Sekali setahun. Tak mampu juga mengekali puasa yang lain, bahkan tak dapat. Kita ada satu lagi tarikh yang penting. Itu puasa Arafah, Yaum Arafah. Puasa Arafah yang penuh dengan keberkatan, janji Allah akan hapuskan dosa kita yang lepas akan datang. Saumu Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Jadi kesemua ini merupakan satu rezeki sebenarnya. Betul Al-Hasan Al-Basri, bila orang tanya dia tentang apa qimatus siyam, apa harga puasa dalam hidup, apa harga puasa dalam hidup ini, asal dia kata apa? Ini jawapan dia lah. Saya sebut ini daripada satu catatan penulisan lama dalam kitab Hilyatul Awliya, disebutkan bagaimana bila orang tanya Al-Hasan Al-Basri, apa harga puasa? Qimatus siyam. Harga puasa macam mana? Apa jawapan Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi? Dia kata, rahsia puasa ini Allah saja yang tahu. Tetapi sekurang-kurang ada 3 tanda besar puasa ini dapat kita lihat. Rahsia besar Allah yang mengetahui. Itu hak Allah. Tetapi sekurang-kurang bila kita renung tentang puasa dan amal sunat puasa ini, 3 benda kita akan dapat. Apa dia 3 benda itu? Yang pertama, kata Al-Hasan Al-Basri, puasa akan mengurangi nafsu syahwat yang kamu miliki, yang kamu ada, kita ada. Puasa melemahkan nafsu syahwat kita. Maksud dengan puasa ini, meredakan perasaan tidak elok dalam syahwat kita, nafsu syahwat kita. Puasa. Itu benda akan dapat. Yang kedua, dia kata puasa boleh membawa kepada kesihatan fizikal. Puasa boleh mendatangkan fizikal yang sihat. Kerana kita dapat menahan daripada makan, minum yang lebih-lebih daripada biasa. Dengan puasa, katalah orang yang boleh Isnin Khamis tiap minggu, Masya Allah, dia akan kurangkan risiko penyakit, risiko-risiko yang berat yang ditanggung dalam isu penyakit dan seumpamanya. Baik, sihat. Yang ketiga,
puasa ini akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi, makna puasa akan disaksi depan Allah sebagai jawapan kepada Allah. Kita jadi hamba yang patuh dan taat kepada ibadat puasa, bukan Ramadan sajalah, sunat tadi. Saksi. Jadi ini kata Rasul, 3 benda yang pasti yang berbaki Allah Maha Kaya. Jadi ketiga-tiga ni kalau kita renung kepada kita, tuan-tuan, kita nak semua itulah kita dapat pun. Sehat badan. Daripada sudut puasa itu sebagai satu tanda yang kita patuh pada Allah, kita akan dapat. Cuma kekuatannya datang daripada hati masing-masing lah. Daripada hati masing-masing. Sebab puasa puasa sunat ini bukan satu benda yang mudah dilakukan. Yang Ramadan tak ada masalah. Sebab Ramadan ni orang kan pegang sebagai satu kewajipan besar sekali setahun, tak ada masalah sangat. Orang mudah buat sebab semua orang buat. Semua orang lakukan, setaman, sekampung, semasjid. Tapi bila sebut tentang puasa sunat ini, mencabar sikit. Mencabar. Sebab bila tengok orang tak puasa, orang tu tak puasa, orang ni tak puasa, bak makan minum depan kita terbentang, menggoda kita untuk tak bersama. Payah. Tapi datang daripada hati yang tulus mulus kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya, kata Ibn Khawas, obat untuk merawat hati yang sakit, yang mati dan seumpamanya. Kemudian yang ketiganya ialah qiyamul lail, tahajud. Qiyamul lail, hidupkan malam hari. Kita bangun di tengah-tengah orang sedang tidur, an-nasu niyamun, manusia tidur, kita bangun bangkit, hampar sejadah, ambil wuduk, hampar sejadah, rukuk dan sujud, zikir tasbih kepada Allah, air mata tumpah. Satu nikmat yang paling besar sekali. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan dengan cara yang simple. Simple sangat. Mengekali tahajud bukan benda yang susah. Satu yang mudah. Tapi dengan 2 syarat. 2 syarat. Ini saya kata ini yang saya faham. Mengekal tahajud bukan benda yang susah. Mudah. Tapi 2 syarat. Syarat yang pertama ialah kita bercita-cita untuk sembahyang subuh berjemaah. Letak dalam hati kita, aku nak sembahyang subuh berjemaah. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda tentang subuh berjemaah. Apa kata Nabi SAW? Sabda Nabi SAW, siapa yang sembahyang subuh berjemaah, ka'annahu qama qiyam kana qamal laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh jemaah, dia seolah sembahyang sepanjang malam. Pada sepanjang malam. Sepanjang malam dia tak tidur seolahnya. Sebab apa? Sembahyang subuh jemaah. Maka orang nak mengekali sembahyang tahajud, dia ada niat dalam hati, aku nak bangun untuk sembahyang solat subuh berjemaah di sebuah masjid. InsyaAllah dapat. Sebab kita niat nak subuh jemaah, kita dahulukan dengan apa? Dengan sembahyang sunat tahajud. Dapat tak 2, dapat 4. Tak 4, dapat 2 rakaat. Dapat insyaAllah. Sebab niat kita untuk dapat subuh jemaah. Hadis tentang sembahyang subuh jemaah, tuan-tuan besar tu. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang dapat sembahyang subuh jemaah, dia seolah sembahyang sepanjang malam, beribadat panjang malam, hingga rezeki yang paling besar. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, untuk kita mengekali nikmat tahajud setiap malam ini. Yang kedua, apa syaratnya? Yang kedua ialah dengan kita merasakan bahawa peluang untuk tahajud adalah peluang yang ada sekadar malam ini. Kita jangan tengok ada lagi malam besok, malam tolak, minggu depan. Jangan macam tu. Boleh jadi ini adalah malam terakhir kita. Ini akhlak dalam beragama ni. Kita merasakan ini peluangku malam ni. Aku tak mungkin tahajud malam besok. Aku dah tak ada dah. Mungkin meninggal, sakit umpamanya. Letakkan kira-kira aku nak tahajud malam ini. InsyaAllah kalau kita letak malam ini aku nak tahajud, bukan besok lusa tulan, kita mengekali. Simple je. Tapi saya kata diri saya, tuan-tuan semua, benar kita usahakan.
Kalau ada dua niat tadi, pertama untuk bangun solat subuh berjemaah, yang kedua beranggapan malam ini adalah malam akhir untuk tahajud, bukan bisul sotulan, kita akan dapat bangun. Jam subuh sekarang 5.51. Kita boleh bangun 5.30 pagi. Wahai sang suami, sang isteri. Kita boleh bangkit 4 suku pun. Boleh bangkit. Dan melazimi waktu tahajud setiap malam kita jaga, insya-Allah kita akan lena nak tidur dah bila sampai masa. Percayalah tuan-tuan. Ada satu kekuatan dalam hati kita dan kita. Sebab seolah-olahnya kejutan awal pagi ini akan datang secara tabi'i. Bukan masa nak tidur dah, seolah macam tu. Sekarang waktu kamu bangkit, subuh tak lama lagi. Tuan-tuan, kita mampu. Syaraful mu'min salatuhu bilail. Nabi kata apa? Orang mu'min bijak, orang yang bangun tengah malam beribadat dan salat malam. Betullah kita, terutama lah, ya, saya sebut ini untuk diri saya khasnya, sebab saya tak nak sebut untuk orang lain. Tuan kita ni, tuan-tuan, kita merintih banyak benda. Nak minta keselamatan, keredaan, ketenangan, kesihatan, kebaikan, kemuliaan untuk diri, untuk keluarga, anak-anak. Macam-macam kita nak minta berkat makan, minum. Waktu yang paling afdal, yang paling terbaik adalah waktu bertahajud. Itulah waktunya. Nak menangis, nak meratap, nak minta, nak merintih, nak berdoa, nak apa saja, tahajudlah waktunya. Kita nak apa saja. Ada something dalam kehidupan kita tak tenang, tak selesa, tak tenang, gundah gulana, ada masalah dalam urusan apa saja. Urusan hidup, keluarga, urusan suami isteri, urusan anak-anak, urusan perniagaan contohnya. Bangunlah, habiskan sewaktunya yang tertentu pada jam tahajud. Saat itu tonton paling berkat. Allah sedia terima rintihan kita. Allah sedia menerima doa-doa kita. Jangan bimbang. Ini proses dalam agama. Kemudian berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Maknanya dalam kesempatan bangun tahajud, jangan lupa di samping solat, doa diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh tadilah, nak minta apa? Daripada kesihatan yang baik, kehidupan yang tenang, rezeki yang sempurna, anak-anak yang beriman, anak bertakwa, anak dipulihkan hati daripada akhlak tidak elok contohnya. Kita ada masalah dengan keluarga, macam-macam. Itulah waktu yang paling afdal. Doalah kepada Allah. Saya nak kata apa tak tahu, tapi yakinlah, ke doa waktu sahur, tuan-tuan, doa yang Allah menanti-nanti hambanya untuk berdoa kepadanya. Allah menanti. Allah tidak akan tolak rintihan hambanya pada waktu sahur itu. Kemudian yang kelima ialah, kata Ibn Khawas, duduk semajlis bersama golongan orang-orang yang saleh, iaitu musahabatu as-salihin, bersama dengan orang-orang yang saleh. Kawan-kawan kita yang baik-baik, yang beriman, dengan orang-orang yang mukmin, yang bertakwa, dengan para guru kita, orang-orang saleh, merapati mereka, dengan kawan yang baik. Tak kira lah. Duduk dengan orang saleh ini, umumnya termasuklah guru-guru kita, para asatidzah kita, kawan teman kita yang sama dengan kita, tapi dia saleh, dia ada kaitan dengan agama, dengan baik, akhlak sempurna. Duduk mereka. Musahabah. Ini penting tuan-tuan. Sebab itulah kata seorang Al-Imam As-Samarqandi, Abu Samarqandi kata apa? Dia kata sebijak-bijak manusia ialah orang bijak milih kawan. Sebijak-bijak manusia adalah orang yang bijak milih kawan. Dia pilih kawan yang baik-baik, yang beriman, bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Bukan kawan yang rosak, kawan yang bawa akhlak, perangai dan sikap dan seumpamanya. Ini orang paling bijak, kata As-Samarqandi, Abu As-Samarqandi. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kelima-lima ini merupakan obat yang paling mujarab untuk merawat hati kita. Hati yang sakit boleh sembuh. Hati yang mati boleh hidup semula. Hati yang hitam pekat boleh bercahaya. Hati yang macam mana sakit boleh pulih
dan sihat kembali. Amin ya rabbal alamin. Peganglah tuan-tuan. Ini senjata kita semua. Ini senjata kita. Dan bila kita pegang semua ini sebagai senjata utama kita tanpa cuai. Dan satu lagi, tanpa prasangka. InsyaAllah Allah akan beri kita jalan-jalan keamanan dan keimanan, kejayaan dan keselamatan, insyaAllah. Dan bila sampai masa, Allah akan tarik daripada kita kepayahan, diganti dengan ketenangan. Allah akan tarik daripada kita kesusahan, diganti dengan kesenangan. Allah tarik daripada kita sesuatu yang kita rasa sifatnya susah, gondah, Allah campak ketenangan kepada kita. Semua ini datang daripada usaha. Datang pada usaha kita. Inilah jalan-jalan yang telah diatur oleh agama kita, dan saya sebut ini daripada apa yang terdapat dalam kitab kita. Kalau ikut kepada Ka'ab bin Al-Ahbar, saya tambah sikit lagi. Daripada Ka'ab Al-Ahbar, ini sahabat Nabi ni. Dia ni dulu adalah seorang yang sejarahnya lama lah, sejarahnya sahabat Nabi. Yang penting dia sahabat Nabi yang cukup dikenali. Sebelum dia seorang yang Muslim, dia seorang pendeta Yahudi yang terkenal. Kata Ka'ab Al-Ahbar, ini kata-kata yang lain pula, saya tambah di sini. Al-husunu lil mu'minina thalathun. Kata Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, al-husunu lil mu'minina thalathun. Benteng bagi orang beriman ada 3. Ini pandangan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab, K-A-A-B, atau Kaf, Ain, Ba. Ka'ab Al-Ahbar dikata apa? Al-husunu lil mu'minina thalathun. Benteng orang beriman ada 3. Yang pertama, al-masjidu hasinun, wa dhikrullah hasinun, wa qira'atul Qur'an hasinun. Benteng pertama ialah masjid. Benteng pertama adalah masjid. Batu orang yang lazim masjid, hati tenang. Orang yang suka berjamaah di masjid, jiwanya akan lapang. Orang yang sentiasa ada di masjid kerana berjamaah, bersama dengan ceramah, duduk dengan ilmu, dia akan dapat ketenangan. Jadi benteng pertama, kata Al-Ahbar, ialah masjid. Yang kedua, wa dhikrullahi hasinun. Zikir pada Allah merupakan benteng yang kedua. Zikir pada Allah. Sikit-sikit subhanallah, kejap-kejap alhamdulillah, kejap-kejap istighfar, kejap-kejap tasbih, tahmid. Ini juga benteng, kata Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, berkait dengan kita punya topik, iaitu yang ketiganya adalah wa qira'atul Qur'ani hasinun. Membaca Al-Quran juga benteng, pasti. Baca Al-Quran, tilawah Quran, ta'tim Quran, benteng. Ini tambahan daripada pandangan Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita boleh combinekan, Ibrahim Al-Khawas dah sebut 5 tadi, kemudian Ka'ab sebut 3 perkara, bahkan dalam keadaan lebih kurang sama itu, tuan-tuan puan-puan, apalagi jalan pulang yang tak boleh kita ikuti kalau kita ada penyakit hati, jiwa yang sakit, hati yang lumpuh, jiwa yang mati. Kecuali kita ambillah jalan-jalan pulang tadi secara konsisten. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tajuk kita seterusnya di muka 68, galakan mengulangi satu ayat untuk tadabbur. Ini satu lagi bicara yang menarik. Kalau sebelumnya kita baca Quran, tengok ayat-ayat tadabbur. Sekarang tajuknya, kata Ali Nawawi, galakan mengulangi satu ayat untuk bertadabbur. Maknanya, kita pegang satu ayat, kita perhati, kita semak, kita tengok dan kita amati satu ayat daripada bacaan yang kita baca. Serah apa bacaannya. Tengok apa kata dalam cerita yang kita pagi ni. Galakan mengulangi satu ayat untuk tadabbur. Kami telah kemukakan dalam fasal sebelum ini mengenai galakan untuk tadabbur, menerangkan kedudukannya serta para salaf sentiasa melaziminya. Kami riwayatkan daripada Abu Dzar dengan beliau berkata, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Kata Abu Dzar,
aku tengok Nabi melakukan satu perkara. Abu Dzar ni tuan-tuan, orang paling dekat dengan Nabi lah, paling rapat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Bani Al-Ghifari. Dia sebut kepada kita dengan katanya bahawa aku tengok Nabi sallam mengulangi bacaan satu ayat sampai subuh. Qama Nabi sallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Mengulangi satu ayat sampai jam subuh. Tengah malam sampai subuh. Yang diulang satu ayat. Bukan dua, bukan tiga, satu ayat. Dengan penuh keinsafan. Tak tahulah kita nak kata apa. Tetapi tuan-tuan, itulah satu penghayatan. Ayat itu adalah, kata Abu Dzar, ayatnya ada dalam surah Al-Ma'idah 108. Allah berfirman, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Maksudnya, jika engkau menyaksa mereka, wahai Tuhan, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Saya tak nak bincang ayat ini secara tafsiran, tapi nak ambil satu sunnahnya. Nabi SAW diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, baginda mengulang baca satu ayat sampai jam subuh. Maknanya, Nabi menginsafi akan makna ayat sampai tak boleh berganjang. Satu ayat itulah. Sampai jam subuh. Berapa jam? Tak tahu. Kita kena ingat tuan-tuan, Nabi SAW ada masa Nabi SAW bertahajud sampai berjuzuk-juzuk. Ada riwayat Nabi solat tahajud sampai berjuzuk-juzuk, daripada Baqarah sambung Al-Imran, sambung. Waktu ayat itu satu situasi. Ada masa riwayat menyatakan Nabi tak pun menyambung ayat-ayatnya, hanya satu ayat. Nabi ulang baca sampai jam subuh. Agak-agak kita bila kita nak buat macam ni. Mungkin kalau buat pun sekadar 10 minit lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allah. Contohnya. Sebab kita mungkin kekurangan kita kefahaman. Nabi baca ayat, dia menghayati, memahami. Dia memaknakan dalam kehidupan, dalam pengertiannya. Contoh ayat dibaca Nabi, kata Abu Dzar, ialah ayat Al-Ma'idah 108. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka. Ya Allah, jika engkau menyaksa mereka itu, mereka hambamu. Mana Nabi bercakap dengan Tuhan. Kalau kalangan hamba-Mu, ya Allah, kamu nak saksa mereka di atas kecacatan mereka, di atas keburukan mereka, dosa mereka, mereka hamba-Mu. So Nabi merasakan betapa Allah terlalu adil kepada hamba-Nya, sampai Nabi seolah merasai bahawa Allah tu terlalu hebat, terlalu agung. Allah tak akan saksa hamba-Nya beriman. Walaupun hamba-Nya bersalah sekalipun, Allah sedia memberi keampunan. Kerana hamba Allah salah macam mana pun Allah akan ampunkan. So Nabi merasa bahawa tidak layak bagi Allah untuk hukum hamba-Nya. Sebab Allah Tuhan Maha Ar-Rahman, Tuhan Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Salah satu perkara Nabi tertekan. Macam mana Allah nak saksakan hamba-Nya, sedangkan hamba bersalah. Ya betul, tapi Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, maka ampunkanlah mereka itu. Ini satu tanda Nabi merasai bagaimana kalau hamba Allah disaksa, maka Nabi pun sama-sama tersaksa. Kalau hamba Allah murka, Nabi pun sama-sama rasa dimurka Allah Azza wa Jalla. Ini penghayatan namanya. Tak apalah, cerita tu panjang sebenarnya, tapi nak cerita kepada kita tuan-tuan, tadaburnya sampai Nabi kata Abu Dzar baca satu ayat sampai ke subuh dengan air mata, dengan perasaan, dengan penuh keinsafan. Tak tahulah kita kata apa. Kita tak termampu semua tuan-tuan. Tetapi hakikatnya bila kita dalam keadaan ada dipandu iman, dipandu oleh ilmu, dipandu oleh hati yang bersih, kita juga
mungkin semampu kita lakukan. Tapi kita tak dipandu macam tu lah. Kita sekarang pun kalau baca Quran pun, kalau Quran kita baca sekadarnya. Mana kita nak buka tengok makna sampai air mata tumpah, tengok makna-makna tu. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Kita mungkin baca kerana faktor pahala dan berkat. Tidak tengok makna ayat Quran apa pengertian. Ayat tentang neraka ke, syurga ke, seksa ke, kebaikan ke, kematian ke, kiamat ke. Kadang-kadang kita tak fikir yang tu. Menyebabkan Quran kita baca sekadar untuk dapat pahala dan berkat. Sedangkan Nabi SAW bila baca Quran, air mata tumpah kerana keinsafan di sebalik ayat dibacakan itu. Ini kelebihan. Tak apalah, kita tengok apa yang berlaku kemudian. Diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari, beliau ulangi ayat hingga subuh. Apa ayatnya? Ayat surah Al-Jathiyah 21. Am hasibal ladzina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Diulang baca ayat ini sampai ke subuh juga. Sampai subuh dibaca ayat ini dengan pengulangan makna yang dipaham. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Am hasibal ladzina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahawa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan? Dia faham ayat ini. Tamim Ad-Dari, ini sahabat Nabi juga ni, ya, sahabat Nabi ni. Dia faham ayat ini sampai dia tak boleh berganjak. So dia menghati maksud ayat di mana Allah berfirman, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan kami akan melakukan mereka seperti orang-orang yang beriman? Maksudnya dia menghayati orang beriman syurga menanti, orang yang kufur neraka menanti. Dia memahami saksaan neraka yang menyusahkan. Maka ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla, keadilan Tuhan. Yang penting ialah dia baca ayat sampai jam subuh. Satu ayat sampai jam subuh dengan air mata tumpah dan macam-macam. Diriwayatkan daripada Abbad bin Hamzah radhiyallahu anhu, katanya, ini cerita tak Aisyah pula, tak Asma. Bukan Aisyah, Asma. Asma kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana akhlaknya Asma ini? Ini cerita dia. Dakhaltu ala Asma'a radhiyallahu anha wa taqra famanna Allahu alaina wa waqana azab as-samum. Iaitu surah At-Tur ayat 27. Fawaqafat 'indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Kata Abbad, aku tengok Asma, aku jumpa, dakhaltu, aku temu Asma, dia tengah baca ayat. Itu ayatnya famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Bermaksud maka Allah mengurniakan anugerah pada kami dan meliharakan pada azab api neraka. Terang ayat ini tentang Allah pelihara dengan anugerah yang banyak, neraka tak sentuh. Bila Asma baca ayat ini, kata Abbad bin Hamzah, fawaqafat 'indaha, dia berhenti. Maksud bukan berhenti baca, dia berhenti dalam keadaan memahami, air mata tumpah dengan sedih. Dia ulang lagi ayat yang sama. Lalu kata dia, faja'alat tu'iduha wa tad'u. Asma, dia berhenti ayat tu dan diulang balik. Ayat dia berdoa. Dia berdoa. Sebab ayat tu bercakap tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang banyak dan Allah tak saksa kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Neraka tak sentuh. Jadi memahami, menghayati ayat tadi. Dia baca, dia ulang, dia berdoa. Minta, ya Allah beri keberkatan, keselamatan, jangan engkau seksa aku. Lama. Begitu panjang temponya. Fatalat alayya dhalik. Jadi kata Abbad Hamzah, aku pun terasa lama dia baca ayat itu, aku keluarlah sekejap. Tinggalkan dia. Ada urusan. Fadhabtu su'a, keluar ke pasar. Faqadaitu, aku dah selesai semua. Raja'tu, aku balik kepada nak temu Asma. Balik-balik.
dia masih dalam keadaan baca yang sama dengan air mata, dengan doa. Nak cerita tuan-tuan, Asma menghayati ayat itu sampai ratusan kali dibaca agaknya, ribuan kali dibaca dengan maknanya sekali, dengan doa pada Allah, minta keselamatan, jangan diseksa, minta kerahmatan. Cerita-cerita macam ni kalau kita renung, pelik nampaknya. Tetapi itulah hakikat yang ada kepada seorang insan yang bila hajur melekat dengan Al-Quran Karim. Saya, tuan-tuan, puan-puan, bila saya baca yang ni, sebelum saya ceramah saya baca seamati, cermati, perhati dan cuba nak memahami apa yang saya nak sampaikan ini. Saya boleh kata kepada saya lah, ini kataan untuk saya. Kita nak sampai tahap macam ni, satu ayat kita berulang-ulang sampai berjam-jam, tak kita boleh buat. Kita mungkin rasa macam tak selesa, tak seronok. Tak apalah. Semampu kita, kalau boleh, ini cadangan saya. Kita pilih mana-mana surah yang pendek ke panjang, kita baca, buka surah, buka ayat, tadabburkan makna-maknanya. Maksud macam ni. Kalaulah puan-puan rasa nak tengok tentang ayat-ayat kiamat contohnya. Hal kiamat, tentang bagaimana Allah binasakan bumi dengan alam cakrawala, buka surah tentang peristiwa Allah hancurkan bumi, dan duduklah dalam surah itu dalam keadaan memahami ayat-ayat secara bacaan, makna dan perkataan. Contohnya, contoh kita ambillah. Kita ambillah sebagai contoh. Ya. Ini satu cadangan sajalah. Sebab kita bila kita bercakap tentang cerita orang-orang macam ni dengan asma'nya, dengan Tamim Ad-Dari dan cerita Abu Dhar tadi, kita mungkin tak sampai tahap tu, tetapi kita boleh amalkan. Contohnya saya bawa kepada tuan-tuan, kita buka Al-Quranul Karim. Daripada Al-Quran kita buka dalam surah yang paling-paling akhir daripada Al-Quran ini. Mana dia? Sebagai contoh saja ni, saya nak ambil contoh saja. Tak boleh buka pula dah. Lain. Okey. Kita pergilah dalam surah-surah yang terakhir. Contoh, kita pergi kepada surah Al-Insyiqaq sebagai contoh. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhin li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhin li rabbiha wa huqqat ya ayyuhan nafs ya ayyuhal insanu innaka, sampai kepada ayat terakhir, iaitulah illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tiap-tiap ayat tadi, tengok ayat, tengok makna. Idza as-samaa'u inshaqqat, apabila langit Allah Subhanahu wa taala leburkan. Syaqqat, Allah lebur, Allah hancurkan. Kita tengok ayat tadi dengan makna, letak dalam kotak minda kita. Bumi yang langit yang terbentang indah, yang tegak suasana sekarang. Bila sampai masa Allah sebut insyaqqat, akan berpecah, akan hancur. Langit yang cantik indah itu, sampai waktu kata Allah insyaqqat, Allah akan hancur, binasakan. Kita baca ayat ini dengan makna, cuba kita ambil perhatian. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikan bumi dan langit bukau gondong-ganang begitu cantik, indah, termasuk langit yang terbentang. Aku boleh tengok malam siang keindahannya dengan dengan situasinya, dengan langit yang begitu indah. Tiba-tiba, ya Allah, Engkau leburkan satu persatu bintang bulan hancur berkecai, termasuklah dia punya bintang-bintang jatuh berkecai. Tuan-tuan,
kita baca dengan penuh keinsafan. Cuba renung sekejap. Ayat ke ayat sampai terakhir. Bukan dah baca saja. Cuba ikat. Maknanya, Allah cerita kepada kita bahawa walau secantik mana pun langit yang terbentang, bila sampai masa, Allah boleh hancurkan sekali mata saja. Maknanya, Allah punya kuasa yang begitu tegas. Kalau Allah boleh hancurkan langit begitu cantik dengan begitu rupa, siapalah aku? Betul aku, kalau mati sahaja hari ini, tak ada 30 jam kemudian, aku hancur di alam bumi aku. Alam barzakh. Yang tinggal tulang belulang saja. Kita tadabbur dengan makna, kita kaitkan persoalan iman kita dengan soal ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Air mata akan tumpah. Ini sebagai contoh. Saya sebut ini sebagai contoh, tuan-tuan. Kalau kita nak melihat ayat tentang persoalan kiamat, buka dalam surah penghujung daripada juzuk ke-30. Surah Al-Burujnya dengan surah Al-Insyiqaq, termasuklah surah-surah yang lain. Bermula daripada surah daripada bermula surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Mutaffifin, Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq. Semua ayat tentang kiamat. Itu contoh. Semampu kita. Tapi kalau kita nak tengok daripada surah-surah yang lain, daripada surah Al-Baqarah, Al-Imran, silakanlah. Saya sebut tuan-tuan sebab ini adalah langkah bijak kita. Kita jangan anggap ini satu benda yang kecil dalam agama. Biarlah kita rasa nikmat bersama Al-Quran itu menebal di jantung hati kita sampai bila-bila. Bukan sahaja bacaan pahalanya, tapi maksud yang tersirat. Ini sebagai contoh. Saya, tuan-tuan, bukanlah bermakna contoh yang saya bawa itu segala-gala. Tapi bagi saya, itulah usaha kita. Sekurang-kurangnya, kita mengambil sunnah apa yang Asma dah buat tadi, kita pegang, kita ambil sebagai sunnah beragama. Kalau Asma boleh tengok ayat satu ayat Quran sampai begitu lama, menangis, meratap doa, kita mungkin nak buat macam tu, tak sampai tahapnya. So kita mungkin bahasa Arab lemah, tapi kita terjemahan. Tengok ayat yang kita boleh baca. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usahakanlah. Saya nak sangat, saya bercakap untuk saya, tuan-tuan. Saya usahakan dalam kadar kemampuan yang ada. Saya minta juga para jemaah kita, jangan tak ada masa dengan Al-Quranul Karim. Walaupun boleh 20 ayat, 10 ayat, tengok makna, tengok dia punya terjemahan, memadai. 10 ayat, 10 ayat. Kalau boleh satu surah, Alhamdulillah. Biar ada masa Al-Quran Karim. Anggaplah Al-Quran jantung kita. Al-Quran peneman setia kita. Al-Quran pemandu kita. Al-Quran penyelamat kita. Al-Quran kehidupan sehari kita. Al-Quran penyelamat di padang mahsyar. Al-Quran nyawa kita. Anggaplah macam tu. Bila kita anggap Quran segala-galanya, dan Al-Quran segalanya Al-Quran, insya-Allah Allah tidak akan mengecewakan kita untuk kita mendapat barakah di sebalik. Bukan berkat dalam bahasa kita, maknanya keselamatan, keamanan daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Itu di antara apa yang disebut daripada cerita Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ini kakak Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang berbaki itu ada lagi. Cuma saya rasa apa yang berbaki itu lebih kurang sama cerita Ibn Mas'ud. Dia ulang ayat Rabbi zidni ilma, ayat tentang ilmu. Sa'id bin Jubair dia ulang ayat wattaqu yawman turja'una fi ilallah, ayat tentang kematian, hal kiamat. Termasuklah juga disebutkan Ad-Duha, baca ayat akan ulang yang sama sampai sahur. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun. Kesemua mereka ini, mereka ulang ayat yang sama sampai jam sahur, sampai subuh. Kerana mereka menghayati maksud yang ada di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Demi untuk apa? Menambahkan keimanan, tambahkan keinsafan, merapati Allah Azza wa Jalla, memahami tentang masuk Al-Quran, dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada pagi ini memberi satu suntikan motivasi untuk
terus bersama Al-Quranul Karim sebagai pakaian harian kita, sebagai penyelamat kita, bekalan kita untuk dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah di antara masa yang kita ada 1 jam ini yang berbaki. Kita akan tengok nanti cerita yang lain. Menangis ketika baca Al-Quran. Menangis ketika baca Al-Quran. Nak baca Al-Quran, menangis tuan-tuan, dia bukan satu benda yang mudah lah. Suatu dah kita punya bacaan Quran, kalau tak tahu makna, nak menangis ke mana? Tak menangis juga. Betul lah, sekurang-kurangnya kita baca Quran, tengok mana, mudah menangis insyaAllah. Kita akan bincang nanti insyaAllah. Jadi yang terakhir pada pagi ini, yang conclusion saya ialah, cubakanlah. Saya dah ajar ke tuan-tuan tadi secara ringkas, pegang ayat Quran tertentu, perhati, cermati, tengok mana dan cuba kaitkan ayat-ayat tentang soal keimanan kita kepada Allah, ketakutan tentang alam kiamat khasnya. Mudah-mudahan berbekas di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pada pagi ini. Moga-moga sampai mesej ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikan kami petunjuk hidayah, wat-tuqa, dan taqwa kepadamu ya Allah, wal afafa, maruah kami yang terpelihara. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, berahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadi kami hambamu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamati, ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan yang baik. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, mendengar munajat kami, mendengar doa-doa kami. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami semenjak kecil hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, mengecewakan kami, menggerunkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.